أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita bertemu untuk kali yang keberapa pun wallahu alam. Kita bertemu di atas dasar iman, atas dasar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu atas dasar kita kasihkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin mahu mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja di dunia, bahkan kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk ke dalam syurga yang kekal abadi. Maka pada pagi ini kita nak ambil iktibar ataupun kita nak ambil pengajaran daripada kalam-kalam para ulama yang berkenaan dengan selawat nariyah. Maka sebelum kita mulakan untuk membaca, untuk meneruskan perbincangan ataupun perbahasan ataupun perkongsian berkenaan dengan selawat nariyah ini, jom sama-sama kita membaca selawat nariyah ini sebanyak 3 kali sebagai permulaan. Moga-moga dengan kita membaca selawat nariyah ini akan lahir di dalam diri kita ini rasa cinta dan rindukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu taala, Allah kira selawat kita ini sebagai satu tanda kita bertawasul, dan kita sebagai tanda kita ingin mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah ampunkan dosa kita ini yang terlalu banyak, Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita dan Allah meletakkan kita, Allah menempatkan kita ini di dalam syurga yang kekal abadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membaca selawat ini sebanyak 3 kali. Moga-moga ia bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, kita telah membaca sebanyak 3 kali selawat nariah ini. Moga-moga kita jadikan sebagai amalan. Sekurang-kurangnya kita bacalah selawat ini sebanyak berapa kali pun, tidak ada had. Cuma para ulama terdahulu mereka membaca selawat nariah ini sehingga bilangan dia 4444. Maka kita ambil istifadah yang ada di dalam selawat nariah ini, semoga ia menjadi panduan dan amalan kita seharian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih berada di dalam bulan Ramadan dan kita telah masuk ke dalam fasa yang ketiga, iaitu fasa terakhir dalam bulan Ramadan. Maka bila kita berada di dalam bulan Ramadan ini, maka di dalam bulan Ramadan ini kita perlu mengutip sebanyak mungkin amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama, dan amalan-amalan sebagai tambahan dalam amalan kewajipan kita. Maknanya amalan-amalan sunat ini dia menampung amalan-amalan yang wajib. Jadi jangan kita push ataupun jangan kita kutip perkara-perkara yang sunat saja lebih banyak, sedangkan amalan-amalan wajib kita berat untuk melakukan. Sehingga kita, ini pesanan untuk diri saya juga, iaitu kita melebihkan tidur daripada melakukan amalan-amalan kebajikan, kerana tidur ini dia akan meletihkan lagi di dalam bulan puasa. Maka hari ini, pagi ini, saya punya kuliah ni ataupun perkongsian ni tak tentu masa. Jadi pada pagi ini kita masih berada di dalam permohonan kita yang keempat dalam selawat nariah, wa tunalu bihir raghaib, iaitu segala keinginan bisa dicapai sebab berkat Nabi SAW. Maka saya nak membaca hadis yang kedua yang membolehkan kita ini untuk membaca selawat nariah. Pada hari ini ramai orang yang membida'ahkan bacaan selawat. Ramai orang yang membida'ahkan sambutan Maulidur Rasul. Ramai orang yang sebahagian yang sesat, ajaran sesat, dia membida'ahkan pembacaan selawat di antara waktu-waktu solat tarawih. Maknanya kita 2 rakaat tarawih kan kebiasaan masyarakat buat baca selawat, lepas tu baru naik lagi solat 2 rakaat tarawih lagi, sehinggalah berapa rakaat pun. Maka itu pun ada orang yang membid'ahkan, kerana dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Sedangkan selawat yang dibaca yang diselangi dengan solat sunat tarawih itu bukanlah selawat itu termasuk di dalam
solat sebagai selawat yang dilakukan, yang kita baca selang solat tarawih itu sebagai tanda kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu salah? Adakah itu bid'ah? Adakah ini perkara baru yang dibuat-buat dalam agama? Sedangkan Allah mengesyorkan, Allah mengajak kita, menggalakkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ikut ataupun kita tak ambil galakan Allah ataupun anjuran Allah di dalam Al-Quran untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak ikut Al-Quran? Setengah ajaran sesat dia mengatakan kepada kita tak perlu ikut para ulama, kita kena terus dan as-sunnah. Melalui percakapannya juga mengatakan selawat ini bid'ah. Sedangkan Al-Quran Allah turunkan kepada kita, memberi galakan kepada kita untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Sedangkan sebelum tu dia mengatakan selawat ini bid'ah. Inilah golongan-golongan ahli bid'ah. Kerana sebab itu para ulama dari dulu mereka menentang golongan-golongan yang membid'ahkan orang ini. Kerana para ulama ni dah bahas siap dah. Dah bahas siap dengan dalilnya yang terperinci. Maka hari ini kita berada di dalam permohonan kita yang keempat. Yang keempat iaitu watunalu bihir raghaib. Watunalu bihir raghaib maknanya segala keinginan bisa dicapai sebab berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang betul. Memang sallallahu alaihi wasallam ramai sahabat mendapat manfaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua iaitu dikatakan qala al-muallifu rahimallahu taala dalam kitab ini, dalil dan khayat selawat yang popular yang dibaca oleh para ulama, antaranya selawat nariyah ini. Dalil yang kedua bagi permohonan kita yang keempat watunalu bihir raghaib, maka qala al-muallifu rahimallahu taala, berkatalah pengarang kitab ini iaitu Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan bahawa setiap orang pasti menginginkan dicintai ramai orang. Setiap kepala bahagian ingin dicintai bawahannya. Pemimpin ingin dicintai rakyatnya. Seorang tokoh dan ulama ingin dicintai oleh umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjadikan sebab seseorang itu dicintai oleh orang ramai. Tengok, kerana Rasulullah, setiap orang yang hidup di muka bumi ini, dia rasa mesti aku perlu dicintai dan aku mesti mencintai. Maknanya kita pun perlu kasih. Jadi disebabkan dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu dapat kasih sayang orang bawahannya, daripada adik-beradiknya, daripada dia nak tidak ada seorang manusia pun yang hidupnya ingin berseorangan. Pastinya dia perlukan kawan-kawan. Bila dia dapat kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang rapat dengan dia, maknanya di situ telah timbul suasana kasih sayang. Sedangkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pembawa kasih sayang yang sangat mengasihi umatnya. Rasulullah ni antara lain bukan sahaja yang disebut oleh Allah Subhanahu taala dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, tetapi Rasulullah juga ikon bagi orang yang ingin dicintai oleh Rasulullah. Maknanya Rasulullah ini sebagai ikon yang
sifat berkasih sayang. Jadi Rasulullah SAW ini seorang manusia yang mencintai dan mencintai umatnya, dan umatnya sangat merindui dan mencintai Rasulullah SAW. Kenapa umatnya bila kita sebut Nabi SAW, kita rasa rindu kepada Rasulullah? Kerana Nabi dulu yang bawa rasa cinta itu kepada kita. Dan benda itu lahir dalam diri kita dan menyebabkan kita sangat-sangat rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan kehadiran Nabi, maka rasa cinta kita kepada Rasulullah itu sangat mendalam. Jadi kita mendoakan kepada Allah SWT supaya Allah datangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehinggalah kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara nikmat syurga yang berikan kita sebagai ahli syurga ini, insya-Allah, adalah kita dapat melihat wajah Nabi SAW. Dan barang siapa yang dapat melihat Nabi SAW di dalam mimpinya, itu adalah satu nikmat dan keberkatan yang Allah wujudkan dalam hidupnya. Maka dalam hadis ini an Abi Katsir qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu lana, wallahi ma khalaqallahu mu'minan yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Qultu wa ma ilmuka bidzalik ya Aba Hurairah? Qala inna ummi kanat imra'atan musyrikatan wa inni kuntu ad'uha ila al-islam wa kanat ta'bi alayya fada'awtuha yawman فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت تأبي علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتيت الباب إذا هو مجاف وسمعت خضة الماء وسمعت خشف رجل يعني وفعها. فقالت يا أبا هريرة كما أنت. ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها فقالت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما أبكيت من الحزن. فقلت يا رسول الله يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعاءك وقد هدى أم أبي هريرة. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. فما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. Apa maksud hadis ini? Iaitu daripada Abu Katsir, iaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada kami,
Allah tidak menciptakan seseorang yang beriman yang mendengar tentang aku dan tidak melihatku kecuali pasti mencintai aku. Allah tidak menciptakan seseorang yang beriman yang mendengar tentang aku dan tidak melihat aku kecuali dia mencintai aku. Kita tidak pernah melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi melalui hadis yang dikarang, yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka kita rasa rindu bagaimanakah keadaan Sayyidina Abu Hurairah ini yang begitu rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat, tetapi kita memuliakan sahabat-sahabat Nabi. Seluruh para sahabat Nabi kita tidak pernah melihat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah tinggalkan kita jauh, 1400 lebih. Tetapi kenapa lahir di dalam setiap hati orang mukmin ini rasa rindu dan cinta kepada mereka? Kerana inilah doa yang didoakan oleh Nabi SAW untuk Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi menyebut dalam doanya, tolong ya Allah, aku mohon kepada engkau, biarlah Sayyidina Abu Hurairah dan ibunya mencintai dan dicintai oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini. Maka itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Allah tidak menciptakan seseorang yang beriman yang mendengar tentang aku dan tidak melihat aku kecuali dia pasti mencintai aku. Kerana apa? Kerana salah satunya kerana apa Sayyidina Abu Hurairah ini dicintai oleh seluruh umat Islam yang membaca hadis-hadis yang ditulis oleh yang dihimpunkan oleh Sayyidina, kerana dia membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya ada Al-Quran, pasti dia akan dicintai oleh seluruh umat. Kita tak tentu lagi. Maknanya kita nak dikasihi dan dicintai oleh seluruh umat, kita kena rapat dengan Al-Quran, kita kena rapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita tengok para ulama, tengok saja, kita tak pernah jumpa ataupun kita tak pernah berdepan dengan dia, kita tak pernah masuk dalam kuliah dia sebelum-sebelum ni, tetapi bila datang dia satu hari tu, kita melihatnya, kita rasa tenang. Kita rasa nak sangat berjumpa dengan dia. Kita rasa nak belajar dengan dia. Kerana apa? Itulah kerana orang yang beriman ini, dari kalangan para ulama ini, Allah memberi keberkahan hidupnya, sehingga keberkahan itu tersebar, menyebabkan seluruh orang yang melihat ulama tersebut rasa cinta, rasa rindu untuk bertemu dengan para ulama. Apatah lagi kalau Rasulullah, Allah mentakdirkan kita untuk bertemu dengan Nabi SAW di dalam mimpi kita. Subhanallahil azim. Ini satu keberkahan yang Allah muliakan. Allah muliakan seseorang dengan Allah memberi kelebihan kepada seseorang itu untuk melihat wajah Nabi SAW di dalam mimpi. Baik. Maka bersambung lagi dalam hadis ini, aku berkata, apa yang membuat anda, sahabat yang lain bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, aku berkata, apa yang membuatkan kamu meyakini hal itu, wahai Abu Hurairah? Kenapa dia boleh sahabat Abu Hurairah ni bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah yang menyebabkan kamu kata begitu? Kata macam mana? Allah tidak menciptakan seseorang yang beriman yang mendengar tentang aku dan tidak melihat aku pasti akan mencintai aku. Kenapa kau kata macam tu, wahai Abu Hurairah? Maka Sayyidina Abu Hurairah pun menceritakan tentangnya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, dia kata apa? Sesungguhnya ibuku dahulunya musyrik. Ibu kepada Sayyidina Abu Hurairah, seperti mana yang telah kita bacakan hadis sebelum ini, yang mana Sayyidina Abu Hurairah ini ketika dia dah peluk Islam,
Dia masih lagi mempunyai, semasa dalam hidupnya, dia masih lagi mempunyai seorang ibu yang masih musyrik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tengok bagaimana konsep dakwah yang dibawa oleh Sayyidina Abu Hurairah, hasil daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dulu bagaimana didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara dakwah Sayyidina Abu Hurairah ini kepada ibunya yang musyrik, yang masih lagi tidak beriman pada waktu itu. Maka ia pun berkata, diceritakan kepada Abu Kasir ini, sesungguhnya aku dulu ibuku dahulu ibunya seorang yang musyrik, yang masih tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Aku mengajak ibuku untuk masuk Islam, tetapi dia menolak. Ini dakwah. Setiap kita yang menyampaikan dakwah ini, kita jangan berputus asa, yang pertama. Yang kedua, kita jangan cepat melenting. Ini pesanan untuk diri saya terutamanya. Sama ada kita nak didik anak, kita bertemu dengan orang yang sentiasa keji kita. Kata Habib Omar, saya terbaca dalam satu kisah, anak murid kepada Habib Omar mengatakan bahawa sebelum anak murid Habib Omar ini pulang ke Malaysia, dia menulis dalam Facebook, dia mengatakan bahawa sebelum dia pulang ke Malaysia, gurunya Habib Omar memesan, memberi wasiat kepada beliau. Antara wasiat yang saya baca tu, yang saya ingat adalah, kamu tidak ada hak untuk mengkeji seseorang. Hak yang menghukum ke atas seseorang itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Biarlah orang mengkeji kita. Berapa banyak pun kejian yang orang nak sampaikan kepada kita, orang nak buat kepada kita, biarkan. Kita tidak ada hak untuk menghukum orang tersebut. Ini pesanan pesanan yang penting, sangat-sangat untuk diri saya, dan saya kongsikan kepada rakan-rakan sekalian. Kadang-kadang kita cepat melenting bahawa bila ada orang keji kita, hina kita, orang maki kita, terutama sekarang zaman millennium, zaman lama tak dengar perkataan millennium, terutamanya zaman moden ini, kejian makian itu banyak terjadi di dalam media sosial, contohnya Facebook. Jadi kata Habib Omar kepada anak muridnya ini yang sebelum untuk pulang ke Malaysia, dia kata, kamu tidak ada hak untuk mencaci orang, untuk memaki orang. Maknanya didikan Rasulullah kepada kita ni apa? Setiap orang yang melakukan kejahatan ke atas kita, perlu kita balas dengan kebaikan. Itulah yang diterapkan oleh jemaah tabligh, sebahagian jemaah tabligh yang mengikut sunnah Nabi SAW. Dan satu ketika saya terdengar di dalam satu YouTube juga, ni kisah yang lain, yang merupakan juga anak murid kepada Habib Omar, seorang ulama besar di Yaman, iaitu Syekh Abdullah Jahaf. Beliau menceritakan satu ketika dia terbaca ada satu buku yang ditulis oleh golongan sesat, yang ditulis oleh golongan sesat ini, yang dipenuhi di dalam buku itu, dalam penulisan itu, kejian terhadap Habib Omar, terhadap gurunya. Maka Syekh Abdullah Jahaf ini, dia pergi bertemu dengan gurunya, dia bertemu dengan gurunya Habib Omar, dan mengatakan, wahai Habib, aku terbaca satu buku yang ditulis oleh satu golongan ini yang penuh dengan kejian terhadap engkau. Maka aku rasa melenting, aku rasa nak marah, aku rasa nak pergi berjumpa dengan orang tu, dan aku nak balas balik apa yang telah dilakukan kepada engkau melalui penulisan dia. Maka Habib Omar, diringkaskan, saya menceritakan ringkas sikit, Habib Omar marah balik kepada Syekh Abdullah Jahaf ini, apa hak kamu untuk marah dia? Apa hak kamu untuk marah dia? Apa hak kamu untuk buat balik kejahatan kepada dia? Dia tidak pernah usik kehidupan kamu.
Maka dia dipendekkan cerita, Syekh Abdullah Jahaf menceritakan seminggu Habib Omar ini tidak melayan Syekh Abdullah Jahaf. Maka hari terakhir, dalam seminggu tu hari terakhir, maka Syekh Abdullah Jahaf ni dia memberanikan diri bertemu dengan gurunya Habib Omar dan dia minta maaf. Dia kata, wahai Habib, aku bukan berniat untuk marah orang itu, tetapi aku terlalu marah dengan orang itu kerana dia mengkeji engkau sebagai guru aku, penuh dengan kejian. Maka Habib Omar dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya apa orang yang buat jahat dengan aku, segala kejahatan yang telah orang lemparkan kepada aku, segala keburukan orang telah buat kepada aku telah maafkan. Jadi bermula dari itu barulah Syekh Jahaf ini dapat berbual kembali dengan gurunya Habib Omar. Ini adalah satu sifat yang Nabi ajar yang sepatutnya ada pada kita. Tetapi kita jauh dengan Rasulullah, kita jauh dengan teladan-teladan baik yang Al-Quran suruh kita buat. Bila orang bagi kita kejahatan, kita nak balas dengan kejahatan. Sama ada dengan mulut, sama ada dengan tangan, sama ada dengan hati. Orang keji kita, orang maki kita, dalam hati kita kutuk balik. Sedangkan Rasulullah SAW, bila dia dilemparkan dengan kejian, bila baginda dilemparkan dengan batu-batu ketika berhijrah ke Taif, apa Nabi kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahawa biarlah mereka itu, aku mendoakan satu hari nanti keturunan penduduk Taif ketika itu, keturunan mereka ini akan beriman kepada Allah Ta'ala. Dan terbukti daripada doa Nabi itu, kita lihat negara Taif di Arab Saudi sekarang ini penuh dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kita mendapat satu iktibar yang mana Sayyidina Abu Hurairah ini dia mengajak ibunya ketika itu masih musyrik, masih tidak beriman kepada Allah dan Rasul untuk masuk Islam. Tetapi ibunya menolak, tak nak masuk Islam. Maka disambung lagi dalam hadis ini, pada suatu hari aku mengajak ibuku untuk masuk Islam, lalu dia mengucapkan kepada aku perkataan yang tidak menyenangkan kepada Rasulullah. Subhanallah. Sayyidina Abu Hurairah dia berdakwah kepada ibunya yang masih musyrik, tiba-tiba mak dibalas dengan mengkeji, memaki, menghina Rasulullah. Inilah yang berlaku kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah tak balas apa-apa. Contoh, tiap-tiap pagi sunnah Rasulullah, Rasulullah buat macam mana? Selepas subuh, Rasulullah setiap pagi bila nak berjalan ke masjid, Rasulullah ini akan melintas satu rumah Yahudi buta, sebuah rumah yang diduduki oleh seorang Yahudi buta yang tua dan buta. Dan setelah pulang daripada solat subuh, Rasulullah ini akan berhenti di hadapan rumah Yahudi buta ini, dan Rasulullah akan beri makan kepada Yahudi buta ini dengan cara macam ni. Rasulullah akan kepal-kepalkan makanan itu supaya mudah dimakan oleh orang tua ini, dan Rasulullah sangat lembut menyuap Yahudi buta ni. Jadi sepanjang hidup Rasulullah buat itu. Bila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Lalu Sayyidina Abu Bakar ini bertanya kepada isteri Rasulullah yang merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah ini merupakan menantu kepada Sayyidina Abu Bakar juga. Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi, dan Sayyidina Abu Bakar jugalah bapa mertua Nabi. Siapakah anak anak Sayyidina Abu Bakar yang Rasulullah kahwin dengannya? Adalah iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah ini merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila Rasulullah dah wafat,
naiklah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah, rumah anaknya. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tolong bagi tahu ayah, apakah sunnah Rasulullah yang masih belum ayah lakukan?" Maka apakah yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu kepada bapaknya Sayyidina Abu Bakar? Maka Sayyidatina Aisyah berkata, "Ya wahai bapakku Sayyidina Abu Bakar yang merupakan sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sunnah Nabi engkau telah lakukan." Tengok, sahabat Nabi yang paling rapat Sayyidina Abu Bakar, semua apa yang Nabi buat semua telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Hanya satu saja Sayyidatina Aisyah mengatakan kepada bapaknya Sayyidina Abu Bakar, hanya satu saja yang masih engkau belum buat wahai bapakku Sayyidina Abu Bakar. Apa dia? Sayyidina Abu Bakar tanya. Setiap pagi Rasulullah selepas pulang daripada solat subuh, Rasulullah akan berhenti di satu rumah yang mana di dalamnya ada seorang perempuan Yahudi buta, dan Rasulullah akan menyuapkan makanan. Setelah selesai barulah Rasulullah pulang ke rumah. Maka insya-Allah, Sayyidina Abu Bakar kata, insya-Allah sejak daripada esok aku akan mulakan sunnah yang terakhir ini yang masih belum dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini, dan dia akan lakukan. Pada keesokan harinya seperti biasa, Sayyidina Abu Bakar melalui jalan yang sama untuk pergi ke masjid yang melintasi rumah Yahudi buta. Setelah pulang daripada solat subuh, Sayyidina Abu Bakar berhenti di rumah Yahudi buta tersebut dan memberi makan. Semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makan kepada Yahudi buta ini, setiap suapan yang diberi oleh Rasulullah kepada Yahudi buta ini, dan pada masa yang sama itulah Yahudi buta ini akan keji kepada Rasulullah. Berdepan ni, Rasulullah menyuap Yahudi buta yang berada di depan Rasulullah, menyuap. Dalam masa yang sama, Yahudi buta tersebut, perempuan Yahudi buta tersebut mengkeji Rasulullah SAW. Setiap suapan dia kata, "Aku tak suka Muhammad ni bawa ajaran yang sesat, Muhammad ni Muhammad ini tak betul, gila semua kan." Subhanallahil azim. Depan-depan, personal, Rasulullah kena maki depan-depan, tetapi Rasulullah tidak menjawab. Sehinggalah hari Rasulullah wafat dan diganti pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka hari pertama ketika Sayyidina Abu Bakar berhenti di rumah Yahudi buta dan memberi suapan, maka Yahudi buta ni kata apa? "Siapa engkau?" Lalu Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan bahawa, "Akulah orang yang sebelum-sebelum ni yang memberi makan kepada engkau, wahai makcik." Tak. Yahudi buta ni kata, "Bukan." Kenapa bukan? Yahudi buta tu kata apa? "Orang yang dahulu yang memberikan aku makan ini, dia akan kepalkan makanan ini kepada gumpalan yang kecil yang memudahkan aku kunyah, dan dia menyuapkan aku ini dengan penuh dengan lembut dan kasih sayang." Ya, jadi kita faham Sayyidina Abu Bakar ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang lemah lembut. Tak macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bukan dia garang kerana menegakkan agama. Sayyidina Umar ni, Sayyidina Abu Bakar antara sahabat Nabi yang lemah lembut. Itu pun Yahudi buta mengatakan bahawa tak sama dengan kelebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila disuap, Yahudi buta ni kata tak sama. Tak sama dengan orang yang dulu menyuap aku. Maka barulah Sayyidina Abu Bakar ni dipendekkan cerita, menceritakan kepada kepada Yahudi buta ini, mengatakan bahawa orang yang dahulu yang menyuap kepada makcik makanan setiap pagi telah meninggal dunia, dan itulah orang yang makcik setiap pagi, setiap kali dia memberi makan kepada makcik, itulah orang yang makcik keji. Siapa nama dia? Makcik Yahudi ni tanya, siapa nama dia? Dialah Muhammad Rasulullah.
dialah Muhammad Rasulullah. Maka bila mana disebut Sayyidina Abu Bakar menceritakan orang yang makcik tu setiap hari keji, setiap kali diberi makan dia mengkeji, orang itu yang menyuap makcik itu adalah Rasulullah. Maka meleleh air mata makcik Yahudi tersebut, dan di depan Sayyidina Abu Bakar tidak lengah-lengah lagi, makcik tua Yahudi itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ini kesan dakwah Nabi. Kesan dakwah Nabi yang mana Nabi tidak membantah pun, tidak membalas kejian orang dengan kejian balik. Nabi menyimpan kejian itu dan membalas dengan kebaikan. Itu yang tak ada pada saya, dan tidak ada pada umat akhir zaman. Jarang kita nak jumpa, terutama yang cakap ni, kita tidak ada sifat tersebut. Ya, sifat apa? Orang beri kejian kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu yang tak ada pada saya. Saya mengaku itu tidak ada pada saya. Jadi ketika ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdakwah kepada ibunya, dan ibunya menolak dengan cara macam mana? Mengkeji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Sayyidina Abu Hurairah ni mendengar kejian itu melalui telinganya, dengan berdepan, mak dikeji depan-depan tentang Rasulullah ni, maka aku pergi berjumpa dengan Rasulullah SAW sambil menangis, dan aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada hari ini aku mengajak ibuku untuk masuk Islam. Lalu dia mengucapkan kepadaku kata-kata yang tidak menyenangkan kepada engkau. Doakanlah kepada Allah supaya diberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Tengok ini sifat didikan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah. Walaupun ibunya masih musyrik, tetapi dia tidak mengkeji ibunya. Walaupun ibunya itu mengkeji Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah ini? Rasulullah ini merupakan sahibul jannah. Rasulullah ini merupakan sahibul Quran. Siapa dia Rasulullah? Sahibul jannah, ketua bagi seluruh umat Islam yang akan masuk ke dalam syurga. Subhanallah, dapat kejian seperti itu. Lalu dia pergi berjumpa dengan Rasulullah, menangis. Ya Rasulullah, macam mana sekarang ni ya Rasulullah? Aku ajak ibu aku untuk masuk Islam, tetapi dia keji dia keji engkau ya Rasulullah. Dia hina macam-macam. Tolong doa ya Allah. Ini balasan Sayyidina Abu Hurairah, bukan dia marah balik kepada ibunya, tetapi dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah berikan hidayah kepada ibunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Sayyidina Abu Hurairah, ya Allah, limpahkanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Tengok kenapa Sayyidina Abu Hurairah di sini, saya nak highlightkan sikit. Kenapa Sayyidina Abu Hurairah tak doakan sendiri kepada Allah? Kenapa dia pergi berjumpa Nabi dan dia minta kepada Nabi supaya Nabi doakan? Ini namanya tawassul kepada Rasulullah. Ini namanya kita minta keberkatan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah mendoakan, supaya Rasulullah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berikan hidayah kepada Abu Hurairah. Kerana apa? Kerana Sayyidina Abu Hurairah yakin bahawa dengan doa Nabi, dengan keberkatan Nabi, dengan mukjizat yang ada pada Nabi yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, confirm doa Nabi ini akan dimakbulkan. Macam kita zaman sekarang, kenapa bila time kita nak baca Yasin, kita nak baca tahlil, kenapa kita tak baca sendiri? Kita yang tak reti ni, kenapa kita pergi surau, kita minta Tok Imam tolong bacakan? Kenapa kita tak buat sendiri? Sedangkan afdal yang untuk membacakan doa kepada ibu dan ayah kita adalah kita sendiri. Kenapa kita minta kepada ustaz-ustaz ataupun tok-tok imam di masjid dan surau? Ataupun kenapa kita dalam keadaan sakit, kita tak doa sendiri kepada Allah Ta'ala supaya Allah sembuhkan? Ataupun kita sendiri yang cipta ubat untuk kita makan, kenapa kita pergi
jumpa kepada orang yang mahir dalam perubatan. Kenapa kita tak doa sendiri? Kenapa kita tak usaha sendiri buat ubat sendiri? Ini benar, ini dalil yang membolehkan kita bertawassul kepada Rasulullah. Kita mohon keberkatan kepada Allah melalui keberkatan yang ada pada Rasulullah. Tidak ada masalah. Sahabat guna Rasulullah ni sebaik mungkin, kerana mereka yakin dengan Rasulullah SAW, yang mana Allah akan makbulkan doa Rasulullah SAW. Lalu aku pergi berlari untuk mengabarkan berita gembira kepada ibuku. Sayyidina Abu Hurairah pulang balik kepada rumahnya, pulang kepada rumahnya untuk bagi tahu kepada ibunya bahawa Rasulullah telah doakan, wahai ibu, Rasulullah telah doakan kepada engkau tentang supaya Allah berikan hidayah kepada engkau. Dia dah gembira ni, dia nak gairah nak bagi tahu kat mak dia. Tengok apa yang terjadi melalui keberkatan dan doa Nabi. Lalu aku berlari mengabarkan berita gembira kepada ibuku tentang doa Rasulullah. Ketika aku sampai di depan pintu, dia sampai di depan pintu rumah, mak dia tutup pintu. Bila dia keluar pergi berjumpa dengan Rasulullah, minta Rasulullah doa, dan Rasulullah doakan ibunya. Bila dia nak balik ke rumah, tengok-tengok mak dia dah tutup pintu. Maka dia kata, bila aku sampai di depan pintu, ternyata terkunci, pintunya tertutup. Aku dengar suara air, lalu aku mendengar suara langkah kaki. Dia dengar mak dia tengah buka paip di dalam rumah, dan selesai pasang air, mak dia tutup balik, dan dia dengar mak dia menapak menuju ke pintu tersebut untuk buka. Tiba-tiba ibuku berkata, bila mak dia buka pintu, tak dan Abu Hurairah ni nak bagi tahu dekat ibunya tentang doa Nabi itu, maka ibunya berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sepertinya kamu. Ya, betul mak, saya ni depan pintu. Macam itulah. Kemudian ia membuka pintu, ia telah memakai baju dan kerudung. Sebelum ni mak Abu Hurairah ni tak tutup aurat, tak pakai tudung. Maka bila mak dia buka pintu, Sayyidina Abu Hurairah ni tak sempat bagi tahu kepada mak dia bahawa Nabi dah doakan kepada ibunya untuk diberi hidayah. Belum sempat lagi Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang kegembiraannya, tentang doa Nabi tersebut. Dia melihat wajah ibunya telah bertukar macam mana? Daripada free hair, daripada mendedahkan aurat, daripada tak tutup aurat, tiba-tiba mak dia tercegat di depan pintu itu dalam keadaan muslimah, pakai tudung, tutup aurat. Subhanallah, ni keberkatan daripada doa Nabi. Belum sempat Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang doa Nabi kepada maknya, tiba-tiba tengok dah berubah. Subhanallah, ini satu mukjizat Rasulullah SAW. Maka tidak bila mak dia terjekat di depan pintu, tidak ada benda lain mak dia cakap. Selepas itu dia tengok Sayyidina Abu Hurairah, tengok mak dia pakai tudung, semua tutup aurat. Apa perkataan yang datang daripada mulut ibunya? Lalu mak Abu Hurairah ni berkata apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Subhanallah. Sayyidina Abu Hurairah bila balik ke rumah, dia belum sempat cerita kepada ibunya tentang doa Nabi. Tiba-tiba perkara ajaib yang berlaku bila dia sampai di depan pintu. Apa dia? Dia tengok mak dia dah tutup aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, belum sempat juga dia menceritakan kepada ibunya, tiba-tiba terus mak dia belum sempat dia bersuara, terus mak dia cakap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sempat tak Sayyidina Abu Hurairah menceritakan tentang doa Nabi? Tak sempat. Tapi melalui keberkatan Nabi SAW, Nabi Allah kabulkan doa Nabi SAW. Doa Nabi apa dia? Ya Allah, tolong beri hidayah, petunjuk kepada ibu Abu Hurairah.
maka Allah jentik hati ibu kepada Sayyidina Abu Hurairah, dan bila dia balik belum sempat dia menceritakan kepada ibunya tentang doa Nabi, Allah telah mengubah iman ibu Sayyidina Abu Hurairah daripada musyrik, daripada tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Bila dia balik, dia tengok terus ibu Sayyidina Abu Hurairah ini mengucap 2 kali masyhadah. Subhanallah, ini ajaib. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Kenapa Sayyidina Abu Hurairah tidak doa sendiri? Kerana dia yakin dengan doa Nabi akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Taala. Tidak ada perkara syirik bila kita menziarahi dan kita mohon kepada Nabi, kita sebut ya Allah melalui dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada perkataan bid'ah pun bila kita menyebut Nabi, nama Nabi di dalam doa kita. Maka ini yang berlaku di kalangan para sahabat. Sahabat menggunakan sebetul-betulnya seorang manusia yang paling afdal di atas muka bumi ini, iaitu baginda Nabi SAW, untuk sahabat-sahabat ini mendapatkan manfaat dan keberkatan daripada baginda Nabi SAW. Dan kita yakin bahawa seluruh itu adalah kerja Allah, adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sambung lagi hadis ni panjang lebar. Pagi ni tak ada buat apa-apa, kita kongsikan. Okey. Maka lalu aku kembali kepada Rasulullah. Bila dia tengok keadaan perubahan berlaku pada mak dia, dan mak dia mengucap 2 kali masyhadah, dia bawa balik. Dia dapat tengok berita gembira, ataupun dia tengok situasi yang menyenangkan hati dia. Ketika itu dia patah balik kepada Rasulullah. Tadi mula-mula dia pergi berjumpa Rasulullah, dia menangis kerana kerana ibu Sayyidina Abu Hurairah menolak dan mengkeji Rasulullah, dan Rasulullah doakan. Dia bawa balik ke rumah berita gembira tentang doa Nabi. Lepas tu dia tengok keadaan mak dia macam tu, dia rasa gembira, dia nak pergi jumpa Nabi. Dia pergi patah balik jumpa Nabi. Lalu sambil menangis juga tapi kali ini Sayyidina Abu Hurairah menangis bukan kerana dia rasa terharu, ataupun bukan kerana dia rasa sedih ibunya mengkeji Rasulullah SAW, tetapi dia menangis kerana rasa gembira, rasa bahagia, sebagaimana aku menangis ketika tadi. Dia menangis kuat. Maka aku berkata, ya Rasulullah, bergembiralah, Allah telah memakbulkan doamu dan telah memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Subhanallah. Ini mukjizat Nabi, ajaib, masya-Allah. Ajaib, tidak ada orang yang lebih hebat dari segi martabatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita kata kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena ikut kata ulama, kita tidak dapat mengikut seluruh sunnah Nabi SAW. Dapat sikit pun jadilah, dapat nikmat merasai sunnah Nabi itu pun cukuplah. Hari ini ada orang kata, orang bahas menyimpan janggut lebih afdal daripada memakai serban. Dia kata memakai serban tinggi-tinggi, besar-besar ni, para ulama ni semua bid'ah. Mana datang bid'ahnya? Sunnah Nabi janggut, pakai serban sunnah Nabi juga. Kata guru saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hatta Al-Azhari, orang yang mengaji, menuntut ilmu, orang yang menunaikan solat fardu, dia memakai sunnah Nabi, subhanallah, keberkatannya lebih besar ke atas dirinya. Ini sunnah Nabi, jangan kita pertikaikan. Kita tak suka orang pakai serban, tapi kita suruh orang paksa simpan janggut. Kita kata orang yang pakai serban ni buat bid'ah. Kita jangan kata macam tu. Kita jangan tak suka. Sedangkan ini semua sunnah Nabi SAW. Setiap sunnah Nabi itu dengan niat kita mengikut Nabi SAW, ada keberkatan dan ada pahalanya. Berselawat kepada Nabi ini adalah pahalanya, ganjarannya Allah dan yang Allah janjikan dan Nabi janjikan. Kenapa kita nak katakan bid'ah? Maka
Maka Sayyidina Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, Allah dah makbulkan doa engkau dan mak aku dah mengucap 2 kalimah syahadah. Tu. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya. Permintaan kedua Sayyidina Abu Hurairah setelah melihat mak dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia minta lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan aku dan ibuku supaya dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dikasihi dan dicintai oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini, yang beriman dan menjadikan kami mencintai mereka. Sebenarnya Sayyidina Abu Hurairah pun mencintai kita semua. Sebab itu Allah mengangkat darjat Sayyidina Abu Hurairah ini dengan Allah menjadikan dia ini seorang yang alim dalam hadis Nabi SAW, seorang sahabat yang rapat dengan Nabi SAW, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Sehingga hari ini bila kita sebut Sayyidina Abu Hurairah, kita tahu ini adalah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Sedangkan kita tidak pernah mengenal kita tidak pernah melihat beliau, tetapi bila disebut nama beliau, kita rasa cinta dan kita perlu jaga, kerana dia sahabat Nabi yang besar dan dia menjaga hadis-hadis Nabi SAW sehingga sampai kepada kita untuk kita pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Lalu Rasulullah setelah diminta oleh Sayyidina Abu Hurairah, lalu Rasulullah SAW pun berdoa juga. Rasulullah tidak pernah, kalau kita baca dalam Syama'ilul Muhammadiyah yang menceritakan tentang kepribadian Nabi SAW, setiap permintaan sahabat-sahabat Nabi dan umatnya, Rasulullah tidak pernah menolak permintaan sahabat-sahabat dan umat Nabi SAW. Satu ketika Nabi tak ada apa-apa makanan untuk diberikan, dan ada orang fakir yang minta bantuan kepada Nabi SAW, maka Nabi buat macam mana? Nabi buat, wahai sahabat, tolong bawa sahabat kita yang fakir ini pergi ke kedai itu dan sebut kepada tokek kedai itu namaku, dan biar aku hutang dengan kedai itu, nanti aku ada duit, aku bayar balik hutang tersebut, dan berikanlah apa yang sahabat kita yang fakir ini nak, suruh dia ambil je, dan bagi tahu kepada tuan kedai itu, dengan nama aku Muhammad, Rasulullah SAW berhutang dengan kamu. Tengok, Rasulullah akan selesaikan masalah umatnya. Rasulullah tidak akan tinggalkan kita. Sebab itu kita dibolehkan untuk menyebut nama Nabi SAW dalam doa kita. Kerana apa? Nabi mendengar. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan yang telah saya dengar daripada guru saya, iaitu Nabi menyebut, Nabi SAW menyebut, al-anbiya ahya'u fi quburihim yusallun. Apa kata Nabi SAW? Nabi menyebut bahawa seluruh para anbiya, mereka ini hidup dan hidup di dalam kubur mereka, dan mereka ini sedang solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Nabi SAW. Dan ada hadis yang lain yang pernah saya dengar daripada guru saya yang mengatakan bahawa seluruh para nabi ini tanah tidak akan mengusik jasad para nabi dan aulia. Maknanya Allah menjaga sungguh-sungguh jasad para anbiya ini daripada dimamah oleh haiwan-haiwan yang duduk di dalam perut bumi. Subhanallah, ini satu bukti. Maknanya bila kita berselawat kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW mendengar selawat kita. Tidak ada masalah. Bila diminta oleh Sayyidina Abu Hurairah untuk didoakan supaya dicintai oleh seluruh umat Islam di muka bumi ini, orang yang beriman, maka Rasulullah pun berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dan ibunya dicintai oleh hamba-hamba-Mu yang beriman,
dan jadikanlah kedua-duanya mencintai mereka. Maka Allah tidak menciptakan seorang mukmin yang mendengar tentang aku dan tidak melihat aku atau melihat ibuku kecuali pasti dia mencintai Sayyidina Abu Hurairah. Kita mendengar nama Sayyidina Abu Hurairah pada awal pembelajaran kita dulu. Bila kita dah masuk universiti, kita ambil bidang agama, kita mendengar Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Siapa Sayyidina Abu Hurairah ini? Kita pun tak pernah nak kaji secara mendalam tentang Sayyidina Abu Hurairah. Tetapi bila disebut dalam hadis an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, kita yakin ini adalah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan Nabi, sedangkan kita tidak pernah melihat Sayyidina Abu Hurairah. Tetapi bila disebut di dalam hadis Nabi an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, kita meyakini bahawa inilah sahabat Nabi yang besar, dan kita perlu jaga kehormatan Sayyidina Abu Hurairah ini kerana beliau adalah sahabat Nabi yang besar yang banyak meriwayatkan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka ini hasil daripada doa Nabi SAW. Maknanya bertepatan tak dengan permintaan kita yang keempat dalam selawat nariyah, wa tunalu bihir raghaib, iaitu apa dia? Segala hajat ataupun segala keinginan yang kita nak dapat dicapai melalui keberkatan Nabi SAW. Tercapai tak hasrat Sayyidina Abu Hurairah untuk mengajak ibunya masuk Islam dan dicintai oleh seluruh umat yang beriman? Tercapai. Melalui siapa? Melalui doa Nabi SAW. Perlu diingatkan di sini bahawa bukanlah Nabi yang memberi hidayah, bukanlah Nabi yang memberikan orang itu daripada tak Islam masuk Islam. Kita yakin bahawa semua ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita yakin juga Nabi merupakan asbab seluruh umat Islam, seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat rahmat di dalam alam ini. Kerana Allah menjanjikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya telah aku utuskan bahawa Rasulullah ini rahmat seluruh alam. Bukan sahaja orang yang Islam dan mukmin, tetapi orang kafir juga mendapat pertolongan di dunia sahaja. Orang Islam dia dapat pertolongan di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada perkara yang bid'ah ataupun perkara yang melanggari syariat Islam yang membolehkan kita membaca selawat. Maka tidak ada percanggahan ataupun penyangkalan ataupun benda-benda yang sekat yang menidakkan kita supaya daripada membaca selawat nariyah ini. Maka di akhir ini saya mengajak kepada tuan-tuan yang mendengar, yang sedang melihat, yang akan melihat video ini, sama-samalah kita membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pesanan kepada saya. Saya buat video ini bukan kerana untuk menjadikan nama saya famous, tetapi perkongsian di musim cuti ini supaya kita dapat manfaat bersama, supaya kita dapat keberkatan sama-sama yang saya ingin kongsikan daripada kalam-kalam para ulama. Kerana inilah tugas kita di dunia ini. Selain kita melakukan kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebarkan agama dengan akidah yang betul adalah satu kewajipan juga kepada kita. Hari ini ramai orang yang terpesong daripada agama, ramai orang yang berakidahkan dengan akidah yang tidak sewajarnya. Maknanya akidah yang menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala, akidah Syiah, akidah Wahabi, akidah Mujassimah, akidah Mu'tazilah, sedangkan itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini tugas kita sangat berat.
tugas kita ni sangat penting dalam menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antaranya amalan-amalan para ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dibid'ahkan oleh ahli bid'ah, antaranya adalah pembacaan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu di sini kita tegakkan kembali ajaran dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan bermakna sebelum ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkubur, tidak, akan tetapi hari ini dihentam. Tugas kita perlu kita sebarkan sebaik mungkin melalui ilmu yang mana kita ada. Kalau ilmu kita tidak pernah belajar, kita jangan pandai-pandai untuk membawanya. Sekadar yang pernah kita belajar, itu saja yang kita mampu bawa untuk kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya doakan kepada sahabat-sahabat supaya diberikan kesihatan yang baik, supaya Allah memberkati kehidupan sahabat-sahabat sekalian, dan doakan saya yang fakir ini, yang sangat tak kuat emosinya, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Doakan saya supaya Allah berikan kita sama-sama ni hidayah dan petunjuk jalan yang benar, sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir dan Allah menempatkan kita ini di dalam syurga Allah yang kekal abadi bersama sahibul jannah, iaitu baginda Nabi SAW. Jadi sebarang komen ataupun ada tersalah bahasa, bolehlah tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian komen di bawah untuk perbetulkan saya. Ini sekadar perkongsian. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf mengambil masa hampir 1 jam setengah, dan mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.